Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini baru kerajaan perpaduan. Menteri buat kerja, bukan duduk dalam ekon, bukan duduk meja berkilat-kilat. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah bersama-sama dengan channel kita ini. Saya mohon bagi yang belum tekan butang subscribe, tekanlah butang subscribe kerana ia percuma dan kita bantu channel ini untuk menjadi suara bagi rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk tekan butang subscribe kerana kita berimpian kita dapat 500,000 subscriber penghujung tahun 2023 supaya kita cukup berpengaruh bagi sampai ke telinga menteri-menteri termasuk Perdana Menteri. Kerana itu tekanlah butang subscribe. Ini baru buat kerja tuan-tuan dan puan-puan. Salah satu yang paling saya suka apabila menteri sendiri turun padang. Dan apabila menteri turun padang, dia bukan turun padang pura-pura turun padang bersama dengan segerombolan manusia-manusia dengan apa semua itu. Jadi semua orang boleh berlakon. Semua manusia boleh duduk berlakon. Menteri datang ni, pejabat ni, buat ni, kasih cantik semua, buat semua bagus-baguslah. Jadi semua pun bagus. Kalau sebelum ini, contoh saja, ini contoh. Tak tahulah adakah tidak, tapi saya rasa tiada lah. Syukurlah kalau tiada. Ada menteri datang ni, semua masuk pejabat on time. Tapi kalau tak ada menteri datang, ada pelanggan datang di agensi kerajaan, ada yang masih lagi pergi sarapan, dah pukul 9 pagi masih di kantin, dah pukul 9 pagi masih lagi duk TikTok kah, duk WhatsApp kah, macam-macam lah. Tapi kalau menteri datang macam yang dilakukan oleh Anthony Loke ini baru terbaik. Anthony Loke menyamar lagi sekali meninjau perkhidmatan komuter pula. Selepas LRT sudah Anthony Loke buat penyamaran sebagai manusia biasa ketika di LRT. Kali ini di komuter pula dia juga menyamar meninjau perkhidmatan itu. Ini baru betul. Apa yang dilihat real, bukan dilakon-lakon. Adakah menteri dulu-dulu pernah buat begini? Tak ada. Hanya kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini barulah tidak berlakon punya. Selepas melakukan tinjauan terhadap perkhidmatan LRT minggu lepas, Menteri Pengangkutan sekali lagi iaitu Anthony Loke sehari ini telah meninjau perkhidmatan KTM komuter dan keadaan di Terminal Bersepadu Selatan TBS. Loke berkata dia menaiki KTM komuter dari stesen KL Sentral ke stesen Bandar Tasik Selatan dengan ditemani oleh 2 pembantu tadi. Cukuplah 2 pembantu. Tak payahlah ramai-ramai. Loke berkata, saya menerima banyak maklum balas dari media sosial berkenaan dengan perkhidmatan komuter dan masalah mencetak pas masuk bas di TBS, katanya. Tambahnya lagi, saya akan berjumpa dengan pihak pengurusan KTMB dalam masa terdekat untuk membincangkan cara untuk menambah baik dan menambah kekerapan perkhidmatan komuter, katanya pada hantaran di Facebook beliau. Ini barulah tuan-tuan dan puan-puan. Ini baru menteri. Kalau boleh, rasalah macam mana rasa rakyat yang kena hujan-hujan, yang kena panas-panas, bukan selalu mau kena eskot saja. Menteri itu berkata demikian. Dia difahamkan KTMB
mempunyai atau menghadapi pelbagai kekangan operasi oleh kerana disebabkan oleh projek yang menaik taraf landasan KVDT1 yang belum siap dan KDVT2 yang masih tergendala. Katanya lagi dalam kenyataan itu, saya juga akan berjumpa dengan pihak pengurusan TBS untuk membincangkan kesiapsiagaan untuk menguruskan jumlah penumpang yang dijangka ramai pada hujung minggu dan musim perayaan, katanya lagi. Gambar yang dia siarkan di Facebook menunjukkan dia berpakaian casual dengan memakai topi dan pelitup muka bagi menyembunyikan identitinya. Pada hari pertama ketika kembali bertugas pada 5 Disember yang lalu, Anthony Locke telah melakukan tinjauan dan menggunakan perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya pada waktu puncak bagi mengalami keadaan sebenar yang dihadapi oleh penumpang setiap hari. Nah, ini barulah supaya tahu keadaan sebenar, bukan hanya berlakon-lakon. Kalau menteri diumum datang, hai, siapalah manusia di dunia ini yang tak mau bersedia, tak mau untuk berlakon. Tak mau untuk berlakon. Jadi baguslah dengan keadaan yang Menteri Pengangkutan ini atau Menteri Jalan Raya, ya menteri inilah, dia akan dapat tahu keadaan sebenar tanpa lakonan, tanpa mengampu, tanpa apa lagi ya, tanpa macam-macam lah yang tidak sepatutnya. Okey, so tahniah diucapkan. Saya fikir menteri-menteri patut buat keadaan ini lebih kerap lagi. Zahid Hamidi patut datang kepada kampung-kampung, pergi tengok apa keadaan kampung-kampung. Saya suka kalau Zahid Hamidi turun ke Sabah. Lagi bagus kalau dia datang di kampung kami. Tengok jalan kami, tengok air kami ayak. Tengok ayak dekat kampung kami. Tengok meter kampung kami, meter ayak kampung kami. Dah 20 tahun tersadai, tak ada ayak setitis pun tak ada. Baguslah. Terima kasihlah kepada kerajaan, kepada YB kami, terutamanya yang amat berhormat, Datuk Seri Rudi Awah, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu rakyat sehingga sekarang sudah nampak pembangunan naik taraf loji air yang dijangka akan dapat sampailah di kampung kami nanti. Harap-haraplah, dan harap juga tidak ada ketirisan yang teruk di dalam projek ini supaya semua berkualiti bagus, supaya betul-betul seperti spesifikasi. Jangan nanti siap baru sebulan rosak, baru sebulan rosak. Yang susahnya juga rakyat juga. Jadi kita harap semoga Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dapat menjalankan tugas yang terbaik. Teruskan buat begini. Saya setuju, saya sokong. Pergilah pura-pura pergi tengok-tengoklah. Semua yang perlu untuk turun ke padang buat betul-betul. Contohilah Anthony Locke yang betul-betul dapat merasai sendiri keadaan di mana itu berlaku tanpa lakonan. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.